Orang lelaki diam, rasa dah sampai dah ni. Muslimat 4 juz belum, kurang sikit 3 juz pun belum, 1 juz ada yang angguk, macam mana tak baca Quran bulan Ramadan? Kejarlah Ustaz, hari Ahad kena ikut suami pergi pasar, pergi ni. Jadual kita bulan Ramadan kena ubah. Bulan Ramadan bukan bulan makan, bukan bulan yang balas dendam petang tu makan macam-macam. Bulan Ramadan adalah bulan yang menjadikan kita banyak berfikir tentang kebesaran Allah. Kita bulan ini kita disuruh jadikan bulan Syahrul Fikri, bulan yang kita gunakan untuk berfikir. Apakah rahsianya ya Allah, kau suruh aku berlapar dan berdahaga siang hari ini, ya Allah tunjukkanlah. Minta dekat Allah, nanti Allah akan berikan rahsianya. Seandainya tak dapat, cuba lagi tahun hadapan. Kerana rahsia yang paling mudah ialah somo sehat. Nabi kata kamu berpuasa, kamu akan sehat. Itu daripada kedoktoran ataupun daripada sains kesihatan. Biasanya kalau nak kena operate pun suruh puasa dulu kan, tahan makan begitu begini. Jadi berpuasa ini banyak kebaikan dia. Dan Allah suruh kita jaga perut ni, rehatkan 30 hari di siang hari ni, supaya daripada menjana berbagai-bagai jenis makanan. Cuba kita ingat, kita makan labu air masuk dalam, labu lemak masuk dalam, labu labi masuk dalam. Cuba kita fikir, daging kita makan, daging kambing, daging segala daging. Kemudian kadang-kadang kita kena letakkan kesihan belas kepada perut ini. Kita bagi dia rest secara berdisiplin. Kemudian dalam bulan puasa, apabila kita kurang makan, kerongkong kita ni jadi clear, bersih. Minyak kurang, ni tak ada berminyak ni. Jadi apabila kurang berminyak, kita gunakan dengan banyak membaca Al-Quran. Jadi kalau kita banyak baca Al-Quran, suara tu lepas, elok, jadi keseronokan itu ada, rasa zauk membaca Al-Quran itu ada. Diperintahkan kita supaya membaca Al-Quran. Iqra, baca ni. Bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Disuruh lagi baca. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar kita menulis. Allah dah ajar kita menulis. Apakah bukti kita nak berterima kasih pada ini? Pemahaman yang mudah, yang ringan. Ar-Rahmanu 'allamal Quran, khalaqal insan 'allamahul bayan. Allah yang mengajar kita bertutur, berkomunikasi. Kesemuanya kita ni yang apapun dihadapi, dilakukan, dilaksanakan adalah di atas ketentuan Rabbul Jalil. Nak gerakkan ini adalah daripada keizinan Allah Subhanahu wa taala. Ini berapa ramai yang bersyukur boleh bergerak ni. Dah lupa, dah rasa-rasa seolah-olah ini hak mutlak kita. Bukan. Sebenarnya apabila kita berpuasa, menjadikan kita insaf fi diri. Rupanya begini kalau lapar dan dahaga. Dan jangan teringin untuk waktu siang hari melakukan sebarang maksiat. Sehingga kan Nabi mengajarkan kalau ada orang nak ajak kita berkelahi, bertengkar, beritahu dia 2 kali, aku sedang melakukan puasa yang diperintahkan oleh Allah, aku sedang berpuasa yang diperintahkan oleh Allah. Kau cakap macam tu, orang tak akan jadi nak serang kita, nak ajak gaduh kita, tidak. Kerana apa? Itu adalah satu kuasa yang luar biasa daripada puasa itu sendiri. Cuba nak ajak gaduh saya, siapa nak ajak gaduh? Lepas tu saya cakap puasa, aku tak peduli puasa tak puasa, kita belasah dia tak akan berlaku. Kalau berlaku juga, itu bukan iblis lagi. Kerana iblis dah kena ni, tak tahulah dia jenis manusia apa. Sebelum kita berpindah satu tajuk yang berkaitan dengan puasa, saya nak bacakan satu ayat.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran ini menyatakan supaya kita jaga betul-betul. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Jumpa dalam Al-Quran. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Semua orang tahu ayat ini. Diperintahkan kita, kalau Islam itu istilah secara total, artinya kalau kita berpuasa itu Islam, bersembahyang itu perintah Islam, bersilaturahim itu perintah Islam, berbudaya juga Islam, berpakaian juga Islam, melancong bercuti juga Islam, kesemuanya Islam. Jadi kalau dalam puasa, dalam kita bersembahyang perintah Allah, tetapi melanggar syariat, kesian tak dengan orang tu. Ramai di kalangan manusia hari ini yang kerjanya profesional lah, ditakrifkan begitu. Dia pakai skirt, minta maaf cakap. Saya tanya dia, kenapa pakai skirt? Kan bulan puasa, bulan Ramadan, tak boleh pakai skirt ya Ustaz? Saya kata dah puasa, taat kepada Allah, nanti sembahyang, taat kepada Allah. Pakai skirt ni derhaka kepada Allah. Betis yang cantik itu untuk orang tengok ke untuk siapa? Ini untuk saya lah. Habis kenapa tak ditutup? Saya tanya, makanan yang atas tersaji, makanan yang disaji atas meja tu untuk siapa? Untuk saya. Okey, macam mana awak jaga? Saya tutup lah. Ini simple punya cara kita berfikir. Tak ada kata saya tutup lah. Kenapa saya nak makan? Kenapa awak tutup? Supaya elok, supaya jangan sampai rosak. Itu dia. Awak bungkus. Jadi kenapa awak biarkan? Ini betis, ini bukan orang punya. Jadi lama-lama dia fikir. Jadi nak kena pakai tudung juga Ustaz. Al-Quran dalam surah An-Nur kata pakai tudung. Ya ayyuhalladzina amanu khulu fis silmi kaffah. Nak jadi orang Islam tu kena semuanya sekali. Semua, bukan boleh sebahagian-sebahagian, ini buat ini tolak ini, yu'minuna bi ba' wa yakfuruna bi ba', tak boleh. Wala tattabi'u, jangan ikut fi'il syaitan ni. Syaitan ni memang suruh beriman separuh. Tak kan pergi masjid, bapak-bapak ni pakai kopiah, tapi bila cuci kereta pakai seluar pendek kan. Orang lalu nampak, itu dia yu'minuna bi ba' wa yakfuruna. Kadang-kadang kita kata, Allah Ustaz, takkan nak pakai seluar panjang cuci kereta? Tak, saya kata bukan masalah cuci kereta tu, tapi jaga aurat laki-laki tu. Itu contoh. Dan ayat yang lain pula, ini semua kena perhatikan baik-baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini saya nak bacakan kerana tiap-tiap hari Jumaat dengar. Orang perempuan tak dengar, tapi orang lelaki dengar. Orang-orang yang mengakui beriman kepada Allah diperintahkan takwa betul-betul kepada Allah, iaitu patuhi segala perintah daripada Allah, jauhi segala larangan daripada Allah, dan jangan mati illa wa antum muslimun, melainkan kedudukan kita benar-benar sejahtera dalam kematian itu. Mati yang sejahtera ni bagaimana? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Selalu orang kata, dah tua ni barulah nak pergi masjid, baru nak pergi haji, nak pergi apa, kot-kot mati nanti sekurang-kurang adalah bekalan. Itulah tujuan mati sejahtera. Masa zaman remajanya tu dia gelandangan, tetapi apabila dia dah mencapai usia-usia tertentu, dia rasa dia nak berbaik-baik dengan Allah, dia nak cari kesejahteraan kematian itu. Inilah ayat dia. Sejahtera yang pertama sekali, hendaklah mati membawa kalimah La ilaha illallah. Kalimah ini sangat berat diucap ketika mana nak mati, melainkan semasa kita hidup bekerja ni, sibuk macam mana pun, La ilaha illallah ni sentiasa ada bermain. Fi kulli lamhatin wa nafasin. Setiap kali nafas kita turun naik, kita sentiasa ingat La ilaha illallah.
Duduk aja, bismillahirrahmanirrahim. Nak tulis ni, nak start komputer, la ilaha illallah, ataupun terus Muhammadur Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Sekurang-kurangnya baca bismillahirrahmanirrahim, ataupun sibuk sangat, bismillah, dengan nama Allah. Kalau itu dibuat, maknanya dah ada hidayah, taufik di kalangan tuan-tuan. Tapi kalau terus start aja, terus je tekan sana tekan sini, macam mana cara buka komputer? Tak ada bismillah. Buka komputer tak ada bismillah, tak apa lagi. Saya kata tak apa. Ya tak? Pakai baju tak baca bismillah, okey juga. Naik kereta tak baca bismillah, kira dah teruk jugalah, kan? Tetapi nak makan ni, nak soru ni, nak masukkan rezeki, yang ikannya tu Allah pelihara di lautan, kemudian diberi rezeki kepada kita, kita beli di pasar, masak di atas meja sekarang ni, kita makan, tak juga baca bismillah, itu melampau lah. Allah kata jangan melampau. Untuk mendapatkan mati yang sejahtera ini, jangan melampau. Makan tak baca bismillah, melampau tak? Melampau kan? Tak melampau lagi? Okey lagi? Dah melampau lah tu. Makan. Nak yang kafir tak usah cerita, yang tidak beriman. Kita yang beriman ini, pakai baju baca bismillah, nak masuk rumah baca bismillah, apa juga, kerana dah diperintahkan awal-awal, Iqra bismi rabbik, baca dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Jadi kita kena baca bismillahirrahmanirrahim. Nak dapatkan kematian sejahtera, selepas kalimah la ilaha illallah, mati itu kemudian hendaklah diiringi dengan semua perbuatan kita ni dengan membaca kalimah bismillahirrahmanirrahim ataupun bismillah. Dan kemudian mati yang sejahtera ini, mati yang aman, mesti hablum minallah selesai, hablum minannas selesai. Contoh, hablum minallah, segala perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala itu terlaksana seperti mana yang diperintahkan. Kita laksana. Puasa kita buat, haji kita buat, umrah kita buat, dalam bekerja dengan betul. Tak? Tetapi apabila sampai hablum minan nas, kita ada berurusan dengan manusia, ada urusan dengan bapa, ibu bapa, ada berurusan dengan jiran, ada berurusan dengan bos, orang bawahan kita. Cuba kita lihat, selesai tak kita ini sebelum kita mati? Ada tak kita tertanggung apa-apa dengan bos dekat tempat kerja? Pernah tak kita membohongi bos? Bos pernah tak membohongi anak buah? Contoh. Kemudian ada di kalangan kita juga yang pinjam meminjam wang ringgit. Nak mati ni, dalilnya bila dah mati, sebelum nak ditanam, apabila nak dikebumikan, bangunlah satu wakil keluarga. Tuan Haji Kasim, tuan-tuan, dia kata siapa-siapa yang ada hutang, jumpalah, apa dipanggil, waris. Kata macam saya, waris saya akan bangun, nanti kata Assalamualaikum, jumpalah waris. Siapa yang ada hutang dia ataupun dia hutang orang tu, kalau dia halalkan, alhamdulillah halal, selamat. Tetapi kalau mati yang bawa hutang, adakah mati itu sejahtera? Maka dengan sebab itu, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan mati dulu. Minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan panjang umur supaya mampu menyelesaikan semua urusan masalah hablum minan nas wa hablum minallah. Ini yang menyebabkan kita kecewa, kita gagal. Kebanyakan manusia semua peringkat, kalau atas besarlah masalah dia, kemudian bawah sikit, CEO kurang sikit, director kurang sikit, kemudian bawah yang kecil-kecil ini kurang sikit, satu. Jadi itu hablum minan nas sesama masyarakat. Bagaimana dengan hablum minan nas dengan ayah bonda? Selesai tak kita?
Mati ni, wa antum muslimun wala tamutunna wa antum muslimun, jangan mati. Tak selainkan mati itu mati yang sejahtera betul-betul. Selesai tak kita dengan ayah bonda. Kadang-kadang aksiden mati. Tak bimbang ke kita kalau ada masalah dengan bonda, dengan ayah, dengan keluarga? Dulu pernah saya nyatakan di sini, betapapun mak kita, ayah kita tu rendah macam mana educationnya, sumber pencariannya, tetapi dia tetap ayah dan ibu kita. Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah, siapakah jiranku ya Rabb? Di dalam kisah Anbiya diperintah dia berjalan mencari satu kampung sehingga bertemu dengan orang yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Musa. Nabi Musa lihat sampai petang-petang, dia tengok pemuda tu sedang memandikan babi, 2 ekor khinzir. Yang satu khinzir putih kelabu-kelabu, yang satu khinzir hitam. Dibersihkan, didandan. Kemudian dah selesai, baru dia layan Nabi Musa. Nabi Musa datang, duduk, dibiarkan aja, dia ra'i. Kemudian Nabi Musa duduk fikir, apa benda buat budak ni, pemuda ni. Kemudian dia tanya, kenapa Tuan terperanjatkan melihat saya sedang membersihkan 2 ekor khinzir? Maka kedua-dua ekor khinzir ini, yang satu adalah bonda saya, yang satu itu adalah ayahanda saya. Bertukar menjadi khinzir ketika itu. Hal-hal begini kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia jaga kita. Macam mana dengan bapa kita hari ini, dengan ayah kita, kita berada di situasi yang cukup istimewa. Duduk di bandar, duduk di kota kemudahan. Bagaimana mereka yang berada nun jauh, kalau di kampung, dengan pendapatan harian dia, pekerjaan dia. Begitulah susahnya masa kita. Sejahtera kerana apa? Kita dah betul-betul taat. Di dalam Al-Quran dinyatakan, saya ulang balik semula, saya baca supaya kita ingat, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Yang nak disembah Allah telah fardukan hanya dia. Tetapi wabil walidaini ihsana, kepada kedua ibu bapa hendaklah kita balas jasa mereka.